Bapak, Ibu, dan juga hadirin yang kami hormati, mari kita mulai acara kita pada siang hari ini, yang mana akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Muhammad Haris M.Sos. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita berada di dalam acara kuliah umum Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru tahun ajaran 2023-2024 dengan tema menghadapi tantangan modern dalam kehidupan mahasiswa syariah. Izinkan berikut ini kami menyampaikan profil dari narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Nama Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Rektor College University Islam Perlis, Malaysia. Beliau lahir 22 Juni 1983, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tasik Ipoh dan sekolah menengah di Sekolah Izzuddin Shah Ipoh, selesai pada tahun 2000. Tahun 2001 melanjutkan pendidikan ke Jordan, selesai tahun 2006 memperoleh gelar sarjana muda syariah dalam bidang syariah Islam di Mu'tah University, Jordan. Tahun 2006 bekerja sebagai guru sandaran di Sekolah Raja Perempuan Ta'ayah Ipoh. Kemudian tahun 2007 berhikmah di Masjid Majelis Agama Islam Perak sebagai pegawai zakat. Kemudian tahun 2008 dilantik menjadi tutor di Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan Universitas Pendidikan Sultan Idris. Dan tahun yang sama juga melanjutkan studi magister dalam bidang Quran dan studi hadis di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, selesai tahun 2010. Selanjutnya tahun 2011 melanjutkan studi S3 dan selesai tahun 2015 memperoleh gelar PhD di University of Jordan. Seterusnya dilantik menjadi pensyarah kanan di UPSI pada tahun 2015. Itulah sekilas tentang profil narasumber kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan data dan informasi yang kami sampaikan. Kemudian yang kami hormati Ibu Rektor IAI Diniyah Pekanbaru beserta jajarannya, kemudian Bapak Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Selingkungan IAI Diniyah Pekanbaru, Bapak dan Ibu dosen IAI Diniyah Pekanbaru, kemudian yang sama-sama kami hormati juga Bapak Ketua Panitia beserta anggota panitia yang telah menyelesaikan atau mensukseskan acara ini dengan baik. Kemudian yang sama-sama kami hormati juga Bapak dan Ibu mahasiswa Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Untuk itu selanjutnya marilah kita jemput narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dimuliakan Dr. Novi selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru Riau, kepada asatizah, pengajar ataupun di sini dipanggil dosen Institut Agama Islam Riau, dan mahasiswa-mahasiswi
Di sini dipanggil mahasiswi. Mahasiswa saja. Siswi tak ada. Mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada petang ini. Saya daripada Perlis, satu negeri yang berada di utara semenanjung Malaysia, bersempadan dengan Thailand. Daripada Perlis semalam kami bergerak naik kereta, mobil ya. Di sini dipanggil mobil. Naik mobil pukul 10 malam semalam. Jadi bergerak ke Kuala Lumpur, naik kapal terbang, berhenti sekejap di Singapura, kemudian sampai ke sini betul-betul sebelum Zuhur tadi. Agak jauh perjalanan, patutlah jauh kerana sudah sampai di Kaabah. Tengok ada Kaabah belakang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat bertemu, dapat bersama dalam satu majlis membicarakan tentang tantangan moden ataupun dalam bahasa Melayu, kalau di Malaysia kita panggil cabaran contemporary. Apakah yang perlu dihadapi oleh mahasiswa yang ingin berada di pusat pengajian tinggi di zaman moden ini, ya. Baik. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, mungkin bukan adik-adik kau dah sampai anak-anak dah. Kerana saya pun dah tua dah kan. Bila tengok dekat cermin, tengok dah banyak uban dah. Maksudnya dah tua lah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam itu bermula dengan sukar. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan yang asing, dalam keadaan yang tidak ramai pengikutnya. Wa sayaudu ghariban, dan Islam itu juga akan kembali menjadi asing, akan kembali menjadi dagang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka yang bersifat asing kerana ingin mengamalkan agama. Kalau kita melihat kepada sirah Nabi SAW, sewaktu Nabi SAW ingin menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jal, ketika mana peristiwa ini dirakamkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kata, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu satu perkataan yang berat, satu perkataan yang mempunyai timbangan yang berat. Sehingga kan dalam sebahagian riwayat hadis, Nabi SAW apabila menerima wahyu, kalau Nabi SAW berada di atas unta Nabi SAW itu terduduk kerana beratnya wahyu itu. Sifat wahyu itu berat. Kenapa ia berat? Kerana ia adalah kalam Allah Azza wa Jalla yang mu'jiz. Sesiapa yang nak membawa ajaran agama ini perlu memikul amanah. Dan amanah ini bukan satu amanah yang ringan. Maka oleh kerana itulah Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun sebahagian ulama mendhaifkan hadis ini, tetapi sebahagian mereka menhasankan, menilai hasan hadis ini. Dengan mana Nabi SAW menyebutkan, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Atau kama qala, yang mana Nabi SAW menyebutkan, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh, akan dibawa ilmu ini daripada setiap generasi itu golongan-golongan yang adil, golongan-golongan yang baik, golongan-golongan yang amanah daripada setiap generasi. Yang nak bawa ilmu agama ni perlu ada satu sifat yang dipanggil sifat adalah. Apa itu adalah? Adalah itu adalah sifat jujur dan sifat amanah. Sifat yang tidak khianat pada agama. Min kulli khalafin uduluh, setiap daripada generasi Allah Ta'ala akan takdirkan, akan ada satu kumpulan manusia yang akan membawa agama ini, yang mana tugas mereka yanfuna anhu tahrifal ghalin,
tugas mereka apabila membawa ajaran agama, membawa ilmu agama, mereka tahririn, mereka menafikan daripada agama, menjauhkan daripada agama itu tahrif al-ghalin, penyelewengan golongan yang melampau, penyelewengan golongan yang ekstremis di dalam agama, wantihal al-mubtilin, dan mereka juga menafikan daripada agama ini ajaran-ajaran orang yang ingin membatalkan agama, wa ta'wil al-jahilin, dan takwilan-takwilan orang-orang yang jahil. Jadi tugas penuntut ilmu perlu diletakkan matlamat dan motif yang jelas. Apabila Allah Azza wa Jalla meletakkan kita di satu tempat yang dipanggil sebagai talabatul ilmi syar'i, maka kita perlu letakkan matlamat kita. Saya berada di dalam bidang ini kerana pada satu hari nanti saya ingin membersihkan agama daripada sebarang penyelewengan golongan ekstremis. Saya nak menafikan daripada agama ini, nak membersihkan agama ini daripada ajaran orang-orang yang ingin membatalkan agama. Dan saya nak menafikan daripada agama ini daripada sebarang takwilan-takwilan orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah. Kita semua tahu surah At-Taubah ini banyak menceritakan tentang jihad. Bahkan Allah Azza wa Jalla menurunkan surah Taubah ini dengan tidak memulakannya dengan bismillah. Sebahagian ulama kata kerana dia bersambung dengan surah sebelumnya. Ada yang mengatakan kerana surah ini turun nak menceritakan tentang jihad, maka tidak selari jika dimulakan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka sebab itu surah At-Taubah itu tidak ada bismillah. Dan dalam banyak-banyak surah, dalam banyak-banyak ayat yang ada dalam surah Taubah itu, ada satu ayat Allah Ta'ala menyebutkan tentang kewajipan sebahagian daripada orang-orang Islam. Kewajipan itu dipanggil sebagai kewajipan menuntut ilmu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam banyak-banyak ayat yang ada dalam surah Taubah, Allah Ta'ala selitkan satu ayat. Banyak bercerita tentang jihad, bercerita tentang bagaimana nak membela agama, bagaimana nak berperang dengan orang yang memusuhi agama. Tapi Allah Ta'ala sisipkan satu ayat ni. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tak perlu seluruh orang mukmin itu untuk keluar semua sekali pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum. Kenapa tidak ada satu kumpulan? Kenapa tidak ada satu bahagian kecil daripada orang mukmin itu untuk tidak keluar pergi berperang? Kerana daripada peringkat awal Nabi SAW apabila nak pergi berperang, Nabi SAW akan arahkan semua orang yang beriman ini untuk keluar. Untuk keluar semua. Sebab itu dalam peperangan Tabuk ada yang tak keluar, Nabi SAW marah. Tapi bila turun ayat ni, sebahagian ulama tafsir kata ia merupakan satu pemansuhan kepada arahan kalau datang saja seruan jihad untuk semua turun ataupun semua keluar pergi berperang. Kerana Allah Ta'ala kata perlu sebahagian. Okay. Mikrofon ni pun nak pergi jihad juga. Perlu ada sebahagian daripada kalangan orang mukmin ini, sebahagian kecil yang tidak perlu keluar. Kerana jihad dalam Islam ni ada dua kategori. Ada yang dipanggil sebagai jihadul difa', ada yang dipanggil sebagai jihadul hujum.
Jihadud difa', jihad mempertahankan negara daripada serangan musuh luar yang datang ke negara kita. Kalau jihad macam ni, semua yang berkemampuan wajib pertahanlah. Wajib pertahan negara daripada serangan. Tapi ada satu lagi jenis jihad yang dipanggil sebagai jihadul hujum. Apa itu jihadul hujum? Jihad di perbatasan. Keluar untuk berperang dengan negara yang mempunyai permusuhan dengan kerajaan Islam. Jihad inilah yang dipanggil sebagai jihad fardu kifayah. Bukan semua orang perlu pergi. Sebahagian daripada orang-orang Islam, sebahagian kecil daripada orang-orang Islam perlu tunggu, kata Allah, perlu tunggu di Madinah. Perlu keluar semua. Sebahagian kecil perlu tunggu. Liyatafaqahu fid din. Supaya mereka ini boleh memperdalami agama. Supaya mereka ini boleh belajar. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mereka itu boleh memberikan amaran tentang hukum-hukum Allah kepada kaum mereka apabila mereka kembali. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka itu sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak semua pada hari ini, ada yang datang mungkin daripada jauh. Semua daripada Sumatera ke? Ada daripada Pulau Jawa? Cuba angkat tangan. Ha? Oh, melalui Zoom. Dia orang angkat tangan tapi kita tak nampak. Ada yang daripada Medan? Cuba angkat tangan. Medan. Ada yang daripada Aceh? Ada? Sobri pun angkat tangan juga. Itu Aceh. Isteri dia orang Aceh. Baru dia angkat tangan juga, ada wakil isteri dia. Baik. Datang daripada jauh untuk belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama ini Allah Ta'ala sediakan kelebihan yang begitu banyak. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Sesiapa yang merentas jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, sesiapa yang merentas jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah Azza wa Jalla akan permudahkan untuknya jalan ke syurga. Dan ilmu itu ada dua lah, satu ilmu fardu ain dan satu ilmu fardu kifayah. Dan ilmu yang kita belajar di Institut Agama Islam ini, boleh saya katakan ilmu itu ilmu fardu kifayah di samping ilmu fardu ain. Kerana kita belajar untuk menjadi pakar, belajar untuk jadi mutakhassis, belajar usul fiqh, belajar usul hadis, belajar usul tafsir. Kita mewakili umat yang mana nanti apabila habis pengajian formal ini, kita akan kembali ke kampung halaman masing-masing untuk membuat perubahan. Tetapi kita hidup di zaman moden, zaman di mana zaman kontemporari ini maklumat di hujung jari. Zaman kami dulu ni, pakcik-pakcik ni, sini panggil apa? Bapak-bapak. Zaman bapak-bapak korang ni, zaman bapak-bapak kalian ni, kami waktu belajar kami tidak ada media sosial. Internet itu kalau nak dapat kena pergi ke cyber cafe. Saya ingat lagi dulu duduk di Jordan tahun 2001 sehingga 2006 buat S1. Nak dapat internet perlu pergi ke cyber cafe. Kan? Nak hubung internet bayar dulu. Lepas tu tunggu depan komputer. Komputer pun berbunyi. Ketek, baru boleh sambung. Itu zaman kami di Jordan lah. Kemudian
dapat handphone. Zaman tu handphone ada, tapi handphone ni untuk orang kaya. Handphone pun besar, kalau baling ke anjing, mati anjing. Punya besar anjing. Bukan besar anjing, besar handphone tu. Di sini panggil apa handphone? HP. Sini panggil HP kan. Handphone boleh faham kan? Di Malaysia kan panggil handphone. Handphone besar. Yang kaya-kaya je boleh pakai handphone. Yang tak kaya, pinjam handphone. Dan kena bayar balik. Satu SMS yang dihantar, sekarang pakai WhatsApp. Dulu pakai SMS. Satu SMS 15 sen. Satu SMS. Jadi bila nak tulis, panjang. Sebab nak hantar satu tu 15 sen. 15 sen berapa Berapa rupiah agak-agak? 300 rupiah. Satu mesej 300 rupiah. Bayangkan kalau yang bercinta. Mahal mau bercinta pada waktu tu. Jadi tulisannya itu panjang. Assalamualaikum. Tapi banyak short form. Kerana banyak maklumat yang dimasukkan dalam satu mesej yang ingin dihantar. Untuk mendapatkan maklumat itu sukar. Kitab tidak ada PDF, tidak ada digital. Perlu ke library, perlu ke perpustakaan. Nak cari kitab satu hal. Kita cari nombor tu, tak ada kitab tu. Rupanya ada orang sebelum kita telah jumpa kitab tu dan sorok di tempat lain. Kerana dia bimbang kitab tu diambil oleh orang lain. Kitab itu pun sukar untuk didapati. Itu di zaman kami belajar. Ya. Tapi di zaman ini maklumat itu mudah untuk dicapai. Kitab boleh didapati dengan cara PDF. Itu di antara kelebihan. Kelebihan di zaman ini kasratul mawarid. Begitu banyak sumber. Jurnal, ada e-jurnal. Thesis boleh didapati dengan cara PDF, boleh download. Duduk dekat airport tadi saya tak ada buat apa, download kitab, baca satu kitab PDF, free, percuma. Maklumat mudah untuk dicapai. Tetapi apa cabarannya? Apa tantangannya? Apa kesukaran yang kita ada pada zaman ini? Apabila terlalu banyak sumber, kita perlu menapisnya. Kita perlu tapis sumber itu. Kita perlu saring. Tapis kalau di sini tapis sebagai apa? Saring lah. Tapi jarang guna. Orang tak faham? Kita perlu saring maklumat itu. Perlu pilih yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. Inilah cabaran pada zaman ini. Ada seorang pelajar saya. Waktu saya di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, sebelum pindah ke Perlis, kita minta dia buat tugasan, assignment. Bila kita ambil kursus di universiti, perlu ada tugasan, assignment. Ada markah 50%, 50%. Betul? Di sini pun ada ya. Perlu menulis. Jadi bila kita bagi satu tajuk, mereka perlu habiskan dalam masa satu semester. Ada yang hantar 40 muka surat, ada yang hantar 20 muka surat, ada yang hantar 25 muka surat. Ada yang datang bertanya. Dia kata, Ustaz, saya nak buat tugasan ni berapa muka surat? Saya kata, saya tak letak muka surat. Saya tidak meletakkan had. Yang penting bagi habis tajuk. Jadi dia pun kata, okey, terima kasih. Dia datang, dia bawa 100 muka surat. Ini sudah bagus. Tetapi bila saya semak, semuanya copy and paste. Plagiat. Ini cabaran baru. Ini tantangan baru pada zaman ini. Maklumat mudah untuk dicapai, tetapi kejujuran itu yang kurang. Bahkan saya sendiri, waktu bulan 7 barangkali. Bukan, sebelum saya ke sini saya pergi haji dulu. Sewaktu saya buat haji, ada seorang pelajar saya S3 sedang menulis tesis. Dia kata, Ustaz, dia kata,
Cuba tengok link ini. Saya pun buka link. Tulisan tu dalam bahasa Arab, jurnal. Dalam bahasa Arab. Tajuk seperti kenal. Saya pun baca. Ayatnya pun seperti kenal. Rupanya tulisan saya. Satu chapter, satu bab, satu subtopik dalam tesis saya diplagiat oleh 2 orang pensyarah, dosen daripada Pakistan. Dicuri. Tak diubah apa, melainkan diubah nama saja. Dia ambil satu subtopik, dia buang nama saya, dia letakkan penutup seolah-olah macam dia punya. Saya tulis dalam email. Saya bagi tahu kepada jurnal tersebut, dan alhamdulillah minggu lepas jurnal itu telah menarik semula artikel berkenaan, makalah berkenaan. Kita hidup di zaman manusia kurang jujur. Manusia tidak jujur lagi. Jadi itu cabaran pada hari ini, tantangan yang kita kena jadikan kita berjati diri. Jika orang tidak jujur, kita pegang hadis yang saya baca tadi. Min kulli khalafin udulu. Agama ini harus dibawa oleh orang-orang yang jujur. Sesiapa yang tidak jujur, dia tidak mungkin, tidak boleh untuk berada membawa ajaran agama yang suci ini. Maka oleh kerana itulah pelajar-pelajar ataupun penuntut ataupun mahasiswa yang berada di dalam bidang agama perlu pegang satu prinsip: jujur dan amanah dalam ilmu, dan apa saja yang kita dapat daripada rangkaian internet perlu disaring dan ditapis supaya kita tidak terima sesuatu yang namanya plagiat. Yang menariknya apa dia? Bila saya punya artikel tu dicuri, diplagiat, di sini panggil diplagiat, diplagiat. Ada satu jabatan mufti, satu kantor kerajaan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merujuk kepada artikel berkenaan dan diletakkan nama pencuri itu. Cuba bayangkan bagaimana perasaan saya. Saya menulis, saya merujuk, tiba-tiba yang dapat nama orang lain. Tapi tak apalah, Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan, jadi kita sabar ajalah. Nak buat macam mana kan? Tapi akhirnya artikel tu ditariklah. Dan banyak sumber bagus. Kita boleh buat perbandingan, kita boleh buat comparison studies, betul. Tetapi untuk menyaring memerlukan masa. Masa untuk mendapatkan maklumat singkat, tetapi masa untuk menyaring itu diperlukan. Dan ini bukanlah satu yang asing dalam agama. Kerana golongan salafus salih, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila dia mendengar riwayat yang dibacakan oleh anak muridnya Bushair al-Adawi, Bushair mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam ya'dhan Ibnu Abbas li hadithi. Bila dia bacakan hadis kepada Ibnu Abbas, Bushair membacakan kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas buat tak dengar, buat tak layan, tak berapa nak mengambil penting. Sehingga kan Bushair mengatakan, ya Ibnu Abbas, mali araka la tasma' li hadithi, uhaddithuka bihadithin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta la tasma'. Qala inna kunna marratan idza sami'na hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adanina walakin lamma rakiban nas as-sa'ba wadh-dhalul lam nasma' illa mimman na'rif. Kata Ibnu Abbas, kata Bushair, wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat anda tidak mendengar kalam saya, sedangkan saya membacakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba kau tak nak dengar? Kata Ibnu Abbas, dulu pada zaman dahulu kami apabila mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan buka mata kami seluas-luasnya dan kami akan tadahkan telinga kami untuk mendengar kalamnya. Tetapi apabila manusia itu
sudah mula menunggang yang sukar dan yang jinak. Ibn Abbas kata, dulu kalau orang baca hadis, kami dengar kerana manusia jujur ramai. Tetapi pada zaman ini, kata Ibn Abbas, manusia sudah mula menunggang yang liar dan yang jinak. Apa maksud yang liar dan yang jinak? Ini bahasa metafora. Kerana hadis itu apabila nak dibaca, perlu dibaca dengan sanadnya, dengan salah silah perawinya, dengan salah silah naratornya. Salah silah itu seperti tali yang mengikat hadis. Tapi bila mana seseorang membaca hadis tidak membawa sanad, tidak membawa tali, seolah-olah binatang yang ingin dibawa itu adalah binatang yang liar, binatang yang belum dijinakkan dengan tali. Ibn Abbas kata pada hari ini manusia tidak lagi peduli. Bila nak baca hadis tidak membawakan sanad, bila membaca hadis tidak membawakan sumber rujukan, kami tidak mendengar melainkan daripada orang yang kami kenal semata-mata. Itu Ibn Abbas, dia menyaring maklumat. Dan Ali bin Abi Talib mengatakan, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ambillah, lihatlah, perhatikanlah daripada siapa kamu ambil agama ini. Jadi perlu disaring maklumat yang kita dapat. Tantangan yang kedua ialah tantangan fokus dalam pengajian. Kalau dulu bapa-bapa dan ibu-ibu belajar, fokusnya itu mungkin boleh tertumpu kerana kurang diganggu. Tetapi hari ini kebanyakan mahasiswa sudah ada handphone masing-masing. Baru buka buku, handphone sudah berbunyi. Tengok Facebook 5 jam, baru tengok kitab 5 minit. Masalah fokus. Fokus itu menjadi masalah kerana manusia itu sudah mula disibukkan dengan media sosial. Kalau di Malaysia, kami di Malaysia, sekarang ini isu yang menjadi hangat, isu politik. Mahasiswa sudah mula masuk campur dalam isu politik. Tak salah masuk campur ni. Kalau nak ambil tahu tak ada masalah, nak beri pandangan tak ada masalah. Mahasiswa sekali pergi maki hamun, cerca di dalam media sosial. Sebahagian daripada mahasiswa sudah menjadi mangsa buli cyberbully, yang mana ini merupakan salah satu daripada tantangan yang ada pada hari ini. Fokus, kerana ilmu itu perlu fokus. Sebab itu Imam Syafi'i kata, belajar itu perlu ada tulus zaman, masa yang panjang supaya boleh fokus. Saya ingat lagi ada seorang ulama namanya Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Dia mengatakan, kami belajar selama 7 bulan di Mesir. Ibn Abi Hatim ni ulama kurun ke, kalau tak silap saya, ulama kurun ke-3 Hijrah. Kita sudah tahun ke berapa Hijrah? 15 sorry. Kita sudah kurun ke-15. Dia kurun ke-3. Jadi lebih awal daripada kita. Dia kata kami duduk di Mesir selama 7 bulan. Siang kami dibahagikan dengan menuntut bersama dengan syekh, dan pada waktu malam kami melakukan ulang kaji dan menyalin semula nota-nota daripada Tok Guru. Siang menghadiri kuliah hadis, malam salin semula. Kerana apa? Teknologi tak ada. Zaman dulu apabila kitab ingin disalin ataupun ditulis, mereka akan tulis tangan. Sebab itu dipanggil nusakh. Lepas naskh baru ada muqabalah. Hari ini kita tak pakai dah. Kebanyakan kita menggunakan fotokopi.
Cetakan komputer mudah. Kadang-kadang cetakan komputer pun tak ada. Kita cuma ambil gambar saja. Betul? Nota kawan-kawan kita cuma snap gambar saja. Ulama zaman dulu, siang mereka mendengar hadis, malam mereka menyalin nota dan melakukan muqabalah. Habis itu muqabalah membandingkan nota guru dan juga notanya sendiri. Selama 7 bulan tak berhenti, siang malam, dan dia mengatakan, kami yang berada di dalam kelas syekh, kami tidak makan apa-apa daging yang dibuat kuah. Kami tak makan gulai. Kami tak makan asam pedas. Tadi saya datang sampai asam pedas patin dah sampai. Kan? Orang belajar hadis zaman dulu 7 bulan berlalu, mereka hanya minum air dan makan makanan yang simple seperti tamar. Mereka tidak makan makanan yang dimasak dengan api. Sehingga kan pada satu ketika, satu hari, kata Ibn Abi Hatim, kami mendengar cerita syekh kami sakit dan kelas dibatalkan. Bila kelas dibatalkan, kami pergi ke pasar beli ikan. Kerana di Mesir banyak ikan, Sungai Nil. Kan Mesir ada Sungai Nil kan, jadi banyak ikan. Kami beli ikan. Jadi bila beli ikan, kami nak masak, nak hantar kepada tukang masak, nak hantar kepada tabakh. Sampai berita syekh sihat pula. Tadi sakit, yang ni sihat pula. Kelas nak mula, kami tinggalkan ikan di rumah, kami hadiri kelasnya. Sehingga dia kata, berhari-hari berlalu, ikan tersebut tidak dimasak. Bila kelas habis, kami balik ke rumah, ikan yang ditinggalkan hampir-hampir busuk. Tak sempat nak masak. Kalau masak, busuk. Nak cari tukang masak, jadi busuk, jadi rosak. Maka kami makan ikan tu dalam keadaan mentah, makan tanpa dimasak. Ajaib. Mungkin ada yang tanya, berhari-hari tak busuk lagi ke? Mesir mungkin zaman tu sejuk lah, musim sejuk, jadi ikan boleh tahan. Peti ais tak ada lagi. Di sini panggil apa peti ais? Kulkas. Mulai macam kulkas. Tapi ada cool kat depan tu, betul lah tu, ada cool. Kulkas. Tak ada kulkas zaman tu. Dia letakkan di luar, mungkin cuaca yang sejuk, tapi hampir rosak. Dimakan dalam keadaan yang mentah, dalam keadaan tidak masak. Jadi makan seperti makan apa tu yang orang Jepun suka makan tu? Sushi. Ya. Jadi itu ulama zaman dulu, mereka fokus kepada ilmu. Kita hari ini sukar. Disiplinkan diri. Apabila ulang kaji pelajaran, berada dalam kelas, tutup HP, tutup data, jangan diganggu. Kerana apa? Kerana ilmu memerlukan kepada kefahaman, dan faham ini memerlukan proses, tidak boleh diganggu. Kerana bimbang kita salah faham. Salah faham ni bahaya. Kerana bimbang, apa yang kita faham tak seperti mana apa yang dimaksudkan. Saya bagi contoh. Bahayanya salah faham. Ada seorang ustaz belajar di Mesir. Ini cerita ni saya tak tahulah betul ke tak, sekadar cerita, ambil pengajaran. Belajar di Mesir, di Al-Azhar. Mungkin ada bapak-bapak yang belajar di Al-Azhar dulu. Al-Azhar ini mahasiswanya ramai, kerana universitinya wakaf, yurannya murah. Jadi mahasiswa ramai, kelas terhad, tempat duduk, kerusi terhad. Jadi kuliah tidak diwajibkan. Kuliah tidak diwajibkan. Siapa yang mau hadir silakan. Siapa yang tak mau hadir, kehadiran tidak diambil. Betul ya? Jadi ustaz ni dia pergi ke Al-Azhar, Kahirah. Al-Azhar ini, Kahirah ini satu bumi yang ajaib. Kerana tidur 2 hari pun kalau bangun masih segar. Kita kalau kat sini tidur 2 hari, bangun pening kepala kan, sakit kepala, pusing kepala. Tapi kalau tidur di negara Arab itu sangat nikmat. Jordan pun sama.
Jordan itu lebih sejuk daripada Mesir. Zaman saya belajar dulu, ada kawan saya, sahabat saya, dia punya tilam itu tenggelam. Tilamnya tenggelam. Kalau dia masuk dalam tilam, dia letak selimut, orang tak tahu dia di bawah. Rata. Sehingga 2 hari dia tidur. Dia ingat dia bangun hari Isnin, rupanya sudah hari Selasa. Masuk kelas, kenapa dosen lain yang masuk? Rupanya sudah hari Selasa. Silap jadual. Begitu juga di Mesir. Tapi Jordan ni dia lain sikit. Kelas wajib pergi. 4 kali tak pergi kelas, tak pergi kuliah, kena bar. Akan dihalang daripada peperiksaan akhir. Itu Jordan punya style. Jadi macam mana pun kami kena bangun jugalah, kan, pergi kelas. Di Mesir tidak. Jadi dia pergi daftar, lepas tu dia pergi meniaga, dia pergi tengok Firaun, dia pergi tengok piramid. Ini bukan yang ada di sini, yang mana mahasiswa Mesir di sini baguslah. Ini yang saya cerita ni yang jenis ponteng, yang jenis tak pergi kuliah. Jadi bila di sana dia banyak main, dia tak fokus. Bila mau peperiksaan akhir, imtihan nihai, dia pergi ke kuliah untuk ambil muqarrar. Apa itu muqarrar? Silibus. Nak ambil tajuk mana yang masuk peperiksaan. Jadi dia pun ambil. Kemudian dia balik, dia hafal. Dia bukan faham, dia hafal. Masuk dalam exam, apa yang dihafal dituang balik. Jadi bila keluar daripada bilik exam, dia lulus. Kerana dia hafal. Tapi dia tidak mempunyai kepahaman, dia tak ada ilmu. Bila balik ke Malaysia, orang tanya, "Ustaz dulu belajar di mana?" "Di Mesir." Di Mesir. Boleh mengajar di masjid kami. Di sini dipanggil apa? Di masjid kan? Boleh mengajar di masjid kami, buat kajian di masjid kami, berkuliah di masjid kami. Dia kata, bolehlah. Jadi bila dia berkuliah, dia fikir buku apa yang nak dibawa sebagai materi, sebagai bahan kuliah. Cari, nak baca buku Arab tak pandai, cari buku Jawi. Ada buku Jawi, Sirah Nabawiyah. Sebab sirah ni senang untuk goreng. Berkuliah itu senang untuk, kata orang Melayu dipanggil goreng. Goreng ni macam bahasa Indonesia apa? Senang untuk sembang lah. Senang untuk berkuliah, boleh baca sikit, boleh syarahnya panjang. Kalau fikih itu syarahnya pendek kerana memerlukan ilmu. Baik. Dia berkuliah, orang suka dia berkuliah. Jadi bila dia buat kajian, orang suka, sampai bab Isra' dan Mi'raj. Bila sampai bab Isra' dan Mi'raj, dia pun baca. Dia kata, maka kita berada pada tajuk Isra' dan Mi'raj. Pada waktu ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu tunggangan yang dinamakan Barakaf. Dia tak nampak alif. Patutnya ada alif, dia tak nampak. Dia nampak Barakaf. Binatang apa ini? Maka dia kata, mungkin beruk barangkali. Maka Nabi pun menunggang binatang yang bernama beruk. Orang kampung pun fikir, Ustaz, rasanya beruk tak terlibat dalam cerita ini. Maka Pak Ustaz pun kata, jangan lawan, kitab sebut. Nampak? Bahaya. Maka menuntut ilmu agama itu perlu fokus, supaya kita tidak memberikan maklumat yang salah. Ada satu kes di atas mimbar Jumaat. Kalau di Malaysia, khutbah Jumaat, sebahagian negeri-negeri di Malaysia khutbahnya dalam tulisan Jawi. Ini panggil tulisan Jawi. Arab Melayu. Tulisannya tulisan Arab Melayu. Jadi sebahagian daripada tok khatib yang membaca khutbah itu kadang-kadang tidak membuat homework. Sepatutnya sebelum naik ke mimbar baca dulu. Tapi ada sebahagian yang nak naik mimbar, nak baca khutbah, mereka tidak membuat ulang kaji. Tak fokus. Naik ke atas mimbar,
Hari ini khutbah kita puas dan pedih. Jemaah pun tengok, puas dan pedih, agak lain bunyinya. Rupanya puasa dan fidyah. Bahaya tu. Puasa dan fidyah jadi puas dan pedih. Itu bahaya. Tantangan yang ketiga, anak-anak, apabila munculnya media sosial, media sosial memberikan ruang yang besar kepada setiap orang yang mempunyai capaian internet. Kalau dulu yang nak masuk ke televisyen, yang nak masuk ke konti radio, orang yang dipilih. Bukan semua boleh masuk TV. Bukan semua boleh masuk radio. Hanya orang-orang yang terpilih. Tapi hari ini adik kita umur 12 tahun di kampung boleh buat live Facebook, boleh buat page, ada TikTok, boleh berjoget. Dunia telah memberikan ruang kepada semua orang untuk bercakap dan semua orang untuk mengulas. Maka perlu berhati-hati ketika mengulas. Kerana apa? Kerana sekali kita mengeluarkan pandangan yang tidak benar terhadap agama, maka sukar untuk kita menarik balik. Sukar untuk kita betulkan balik. Katalah kita buat live Facebook page, yang mendengar 5,000 orang. 5,000 orang dengar. Kemudian bila kita balik semak, tak betul lah. Ini hadis palsu lah. Macam mana nak buat? Nak tarik balik? Ini yang berlaku pada asatizah hari ini. Saya dalam bidang hadis, kadang-kadang bila saya dengar ustaz-ustaz memberikan ceramah, ada hadis-hadis palsu yang dibaca. Umpamanya bila masuk bulan Ramadan akan ada disebarkan fadilat kelebihan puasa, fadilat kelebihan tarawih mengikut malam. Malam pertama apa fadilatnya? Malam kedua apa fadilatnya? Malam ketiga apa fadilatnya? Ini merupakan hadis yang palsu. Tidak ada dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Walaupun ia disebut dalam kitab Durratun Nasihin. Benar, ada kitab menyebutnya, tetapi kitab itu bukan kitab hadis. Kitab itu kitab mawa'id. Kitab yang tidak menyaring sumber. Jadi bila kita bagi tahu, kita tegur, kita betulkan hadis yang dibaca ini hadis yang palsu. Kalau ustaz berkenaan mempunyai kejujuran, dia akan terima. Tetapi ada kalanya manusia memikirkan reputasinya melebihi daripada kepentingan agamanya, maka dituduh kita dengan tuduhan yang pelbagai. Maka dituduh kita dengan tuduhan dengki dan sebagainya. Maka hati-hati. Para ulama berpesan dengan satu perkataan ataupun dengan satu ungkapan, tazabbab qabla ayyatahasram. Ini bahaya. Menjadi kismis sebelum menjadi butir anggur. Tazabbab qabla ayyatahasram. Kerana kita perlu melalui proses. Anggur itu perlu keluar putih dulu, kemudian keluar buah, kemudian ranum, kemudian kering, barulah menjadi kismis. Kismis sama Jadi anak-anak, sebelum ingin menjadi kismis, jadilah anggur dulu. Sebelum nak jadi anggur, perlu melalui proses. Dan hati-hati sebelum nak menyampaikan sesuatu maklumat, tulis, semak dan saring. Semak dan saring supaya kita tidak terlibat dalam pembohongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pembohongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Innal kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahad, fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar."
Sesungguhnya berdusta di atas namaku tidak sama seperti mana berdusta di atas nama orang lain. Sesiapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Dan hadis palsu ini ada kalanya bukan dibaca oleh anak-anak, dibaca juga oleh bapa-bapa kepada anak berikut. Ada satu kisah, Al-Imam Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash, seorang ulama hadis daripada Iraq. A'mash ni dia ulama hadis besar, hadisnya banyak, dia banyak meriwayatkan hadis, sehingga penuntut ilmu hadis suka mengejar dia. Bila dengar aja A'mash, nampak A'mash, kejar nak hadis, sehingga A'mash ni rimas, tak selesa. Tapi A'mash ini ada satu kisah. Oleh kerana namanya glamour, masyhur, famous, dan dia sukar untuk membacakan hadis, sukar untuk dia bacakan hadis pada orang melainkan orang yang dia betul-betul kenal. Jadi sesiapa yang mendapat hadis daripada A'mash, itu menjadi satu bonus ataupun satu kelebihan yang unggul bagi orang di zaman itu. Pemalsu-pemalsu hadis, orang-orang yang menipu, penglipu lara di zaman itu, yang mencari makan dengan membaca hadis, yang apabila membaca hadis ingin mendapatkan upah daripada orang ramai, mereka suka menggunakan nama A'mash apabila membacakan hadis. Sehingga pada satu hari di masjid di Iraq, A'mash masuk dalam sebuah masjid, ada satu halaqah, satu bulatan, yang mana di dalam halaqah itu ada seorang membaca hadis. Hadis yang dibaca adalah hadis yang palsu. Lalu disebutkan, haddatsana al-A'mash, A'mash telah menceritakan kepada kami. A'mash tengok, dia ni bukan anak murid aku, dia ni bukan pelajar aku, dia ni menipu, tapi dia guna nama A'mash. Dan orang yang menipu ni tak tahu muka A'mash macam mana, sebab zaman tu kan tak ada Facebook, Instagram pun tidak ada. Dia hanya tahu nama tetapi tidak mengetahui rupa. Dia tak tahu rupanya macam mana. Jadi A'mash ni pun masuk, dia duduk di tengah-tengah halaqah, orang lain semua tengok, ni orang tua mana pula ni. Lalu dia buka bajunya dalam masjid, dia buka baju, lalu dia mencabut bulu ketiaknya satu demi satu, sehingga kan pemalsu hadis yang dianggap sebagai tok guru ni, yang dianggap sebagai kiai ni, tegur A'mash, ya syekh, wahai orang tua, ala tastahi, kamu tidak malu kah kita berada dalam majlis hadis Nabi SAW, sedangkan kau mencabut bulu ketiak? Kata A'mash, apa yang aku lakukan lebih mulia daripada apa yang kamu lakukan. Kerana aku mencabut bulu ketiak ini sunnah, sedangkan kamu berada di atas pembohongan ke atas nama Nabi SAW. Aku A'mash, hadis yang kau baca itu hadis yang dusta, aku tidak pernah meriwayatkan hadis itu. Jadi anak-anak, hati-hati. Takut-takut nanti bila kita berkuliah, berkajian, orang cabut bulu ketiak di depan kita, dengan cabut bulu hidung sekali. Sunnah. Dan di zaman moden ini juga akan menyebabkan anak-anak kita, anak-anak semua kurang untuk bertalaqi. Talaqi ini penting, kerana ada beza di antara kuliah online dengan kuliah offline. Tadi Rektor UIR, Dr. Zul, dia maklum pada saya, dia kata, saya minta maaf, dia kata saya kena pulang ke UIR kerana hari ini ada kuliah, dia kata, kuliah offline untuk belajar pasca. Saya kata pergi, kerana kuliah offline ini beza. Online boleh dibuat, tapi tak sama offline dengan online ni. Kerana bila offline tu ada eye contact, betul?
Kerana apabila munculnya kuliah-kuliah online dengan Zoom dan sebagainya, mahasiswa ini ada kalanya hanya bergantung dengan bahan daripada online. Sedangkan talaqi itu penting. Bertemu dengan guru itu penting. Berinteraksi dengan guru itu penting. Bukan saya kata online itu tak boleh. Boleh. Kerana itu peredaran zaman. Perlu juga ada kalanya untuk kita laksanakan secara online. Tetapi jangan semuanya online. Perlu ada kajian-kajian, kuliah-kuliah yang kita hadiri secara offline. Dan perlu memperbanyakkan guru supaya kita terkesan dan terikut dengan akhlak dan bimbingan yang ditunjukkan oleh guru. Anak-anak muda hari ini masalah pada berinteraksi. Cara untuk berinteraksi, cara untuk beradab, bagaimana untuk bertutur, bagaimana untuk menulis WhatsApp. Kadang-kadang sampai kat kita, sampai kat saya, Assalamualaikum, boleh tolong jawab soalan ni? Dia tidak perkenalkan diri, dia tidak minta tolong, dia hanya kata, Assalamualaikum, tolong jawab kejap. Bahasa Melayu lah kan, bahasa Malaysia. Tolong jawab kejap. Saya pun terfikir, saya kerja dengan dia atau kerja dengan Quips? Bila kita tak jawab, sombonglah. Rora ni sombong. Soalan pun tak nak jawab, nerakalah tempat kau. Ini anak muda pada hari ini. Sebahagian lah, bukan semua, sebahagian. Kerana apa? Banyak sangat online. Interaction tu kadang-kadang tidak nampak umur, tidak nampak perbezaan umur. Sedangkan kami dulu masa belajar, kami diajar untuk beradab dengan orang yang lebih tua, diajar untuk berakhlak dengan guru-guru, yang mana itu merupakan cabaran dan tantangan pada hari ini. So sebab itu kena perbanyakkan juga kelas-kelas kuliah-kuliah secara offline untuk kita dapat akhlak guru. Sebab itu Imam Rabi'ah menyebutkan, dia kata, An-nas fi hujuri ulama'ihim kasibyan fi hujuri ummahatihim. Manusia ni apabila mereka terdidik di atas seribaan ulama mereka, mereka sama seperti bayi, anak kecil yang berada di ribaan ibu mereka. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang terakhir sebelum saya berhenti, kita ada sesi Q&A. Sebelum saya berhenti, yang terakhir, tantangan pada hari ini juga apabila maklumat itu mudah untuk disebarkan, serangan terhadap Islam itu juga makin kuat. Hari ini kita berdepan dengan isu LGBTQ. Di Indonesia sudah sampai Q. Q belum sampai, baru LGBT. Di Malaysia sudah sampai Q. Saya tanya, Q tu apa? Q tu orang yang belum putuskan nak jadi lelaki atau perempuan. Ya, sudah ada. LGBTQ. L itu lesbian, G itu gay, B itu bisexual, T itu transgender, Q tu yang belum buat keputusan, masih istikharah agaknya. Hari ini di barat, anak-anak, kita mungkin boleh ketawa, tapi ini hakikat yang kita kena terima. Jika di barat hari ini, kalau ditanya apakah itu perempuan, apakah itu definisi lelaki, orang barat sedang bergaduh untuk menetapkan definisi wanita dan pria. Bergaduh. Sedangkan di timur ini sudah selesai. Apa itu pria? Lelaki apa lelaki? Yang mempunyai kromosomnya XY, yang mempunyai kemaluan lelaki, maka itulah lelaki. Yang mempunyai hormon testosteron yang banyak, itu lelaki lah. Kalau perempuan, yang kromosomnya XX, yang mempunyai rahim. Tapi cuba lihat di barat pada hari ini, mereka cuba ubah kamus. Kamus yang dulu telah meletakkan definisi lelaki dan perempuan, hari ini mereka cuba ubah. Siapa kata lelaki?
Mereka kata lelaki ialah orang yang mengatakan dirinya lelaki, maka dia lelaki. Siapakah itu perempuan? Siapa yang menganggap dirinya perempuan, maka itulah perempuan. Lalu ditambah Q. Kenapa Q? Q ni yang masih istikharah, belum buat keputusan. Dan hari ini di barat, sebahagian negeri barat, untuk anak-anak tidak diletakkan gender. Anak-anak kecil tidak diletakkan lelaki atau perempuan. Kenapa? Kerana bila umur sudah mencukupi 18 tahun, dia akan tentukan adakah dia mahu jadi lelaki ataupun mahu menjadi wanita. Ini cabaran hari ini. Dan mereka bergerak masuk ke Netflix, mereka masuk ke Disney Plus, mereka masuk ke buku-buku komik-komik anak-anak, YouTube, mereka masukkan jarum untuk anak-anak menerima norma yang songsang LGBT ini. Saya bulan 5 baru ni ada satu NGO, non-government organization, pertubuhan bukan kerajaan, Ormas, datang berjumpa saya. Mereka daripada Kuala Lumpur, datang jumpa saya dengan Mufti Perlis, Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri. Dia tunjukkan kepada kami bukti-bukti, bahan-bahan, produk-produk anak-anak kecil yang mempunyai unsur-unsur LGBT. Barang-barang yang datang daripada barat, produk-produk yang datang daripada barat mempunyai unsur-unsur LGBT. Dan saya melihat begitu banyak. Ini merupakan cabaran kita sebagai penuntut ilmu agama. Tantangan untuk kita yang kita kena bersedia. Kita kena bersedia dengan ilmu yang lengkap, dengan minda yang pantas, yang tangkas untuk berhadapan dengan golongan ini. Tak boleh lagi hanya sekadar duduk di takuk lama, duduk di bulatan gembira kita saja. Ambil tahu tentang cabaran yang datang daripada luar. Sebahagian daripada golongan gay dan lesbian ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan perlakuan mereka. Kita kena bersedia untuk menghadapi golongan yang seperti ini, untuk melawan hujah-hujah songsang yang mereka letakkan. Di Malaysia tak kurang juga dengan cabaran yang lain, dengan tantangan yang lain. Di Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia, di sini dipanggil apa? Kementerian Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan satu modul pengajaran hadis 40 di sekolah kerajaan untuk anak-anak Muslim. Ditentang oleh orang bukan Muslim, dibantah oleh orang bukan Muslim. Anak orang Islam nak belajar hadis tentang Islam dibantah. Ini sedang berlaku kepada umat. Dan mungkin di Indonesia tidak berlaku, tetapi saya nak sebut, kita sebagai satu rumpun umat yang sama, kita perlu mengambil tahu apa yang sedang berlaku di negara jiran kita. Mereka semakin membantah, mereka semakin berani. Kita perlu menghadapi mereka dengan hujah, dengan dialog, dengan debat, supaya kita dapat mematahkan hujah mereka. Jadi itu sajalah yang boleh saya sampaikan pada petang ini. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap kata. Saya serahkan balik kepada pengacara majlis. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya yang cukup sekali menjelaskan tentang cabaran kontemporer yang dihadapi oleh mahasiswa hari ini. Yang pertama itu tentang munculnya ketidakjujuran, ketidakfokusan, kemudian munculnya media sosial yang tidak digunakan pada tempatnya, kemudian serangan terhadap Islam atau dunia Islam itu hari ini sudah mulai mengancam itu. Mungkin sesi selanjutnya adalah kita langsung aja pada sesi tanya jawab. Ada mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada? Dari Bapak, Ibu atau mahasiswanya? Ada yang bertanya?
Baik, mungkin untuk memancing pertanyaan awal mungkin Pak, itu. Saya sendiri yang bertanya itu. Dunia mahasiswa itu hari ini kan cabarannya itu ada datang dari teknologi, media sosial, selain yang Bapak sebutkan tadi itu. Tapi itu semua kan bisa mempengaruhi sudut pandang atau paradigma kehidupan beragamanya, sehingga memunculkan golongan-golongan mahasiswa yang dalam tanda kutip mahasiswa baru bisa masuk ke dalam aliran garis keras atau radikalisme. Nah, bagaimana kiatnya sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa menghindari agar tidak menjadi radikalisme? Radikal ataupun dalam bahasa Malaysia kita gabungkan dengan juga ekstremisme ataupun terorisme. Ini merupakan satu tantangan barulah di zaman ini, yang mana mereka membawa imej Islam. Mereka membawa imej Islam, mereka membawakan istilah-istilah Islam seperti jihad, seperti daulah Islamiyah, seperti perkataan al-imam, al-khalifah. Sebahagian mereka juga menggunakan perkataan al-mahdi. Jazakumullah khair. Al-mahdi untuk menarik sokongan. Jadi tidak ada pilihan lain kepada kita untuk menghadapi tantangan ini, melainkan kita juga perlu menyediakan bahan-bahan yang tidak radikal juga di media sosial. Dulu mungkin 3 tahun kebelakangan, asatizah kita tidak mahu terlibat dengan TikTok, kerana apabila dibuka TikTok, yang terlihat adalah anak-anak muda yang berjoget. Betul atau tidak? Tapi kebelakangan ini, saya ingat dalam setahun kebelakangan ini, asatizah kita sudah mula membanjari TikTok dengan cuplikan kuliah yang pendek yang memberi manfaat kepada umat. Kuliah singkat. Akhirnya kita dapat menyeimbangkan. Apabila anak muda membuka TikTok, dia bukan hanya melihat joget, tetapi dia melihat juga kajian-kajian yang bermanfaat. Saya ingat lagi waktu di Tanjung Malim, saya belum pindah ke Perlis pada ketika itu. Waktu itu saya masih dosen di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Ada seorang sahabat saya datang. Dia kata pada saya, "Ustaz, tolonglah buka TikTok. Buat satu akaun TikTok." Saya kata, "Sudahlah. Facebook pun sudah ambil masa yang banyak. Facebook saya sudah ambil masa saya banyak sangat. Saya tak ada ruang lagi dah nak buka IG, Instagram ataupun TikTok. Buang masa semua ni." Dia kata, "Tolong fikirkan. Bukan hanya untuk diri Ustaz, tetapi untuk umat yang menggunakan aplikasi ini." Tapi alhamdulillah, hari ini saya pun dah ada seorang yang jaga TikTok saya tu belakang. Abang Aizat kita. Pagi-pagi bila saya masuk ke kantor, "Doktor," dia bawa kamera, "Doktor, satu TikTok." Oke, baik Prof, atas jawabannya itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya ya kepada Bapak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof, nama saya Muhammad Sulaiman Ridwan. IAI Diniyah ini saya diamanahkan di Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terus terang penyampaian dari Prof ini sangat menarik, kita kaji, dan saya ini sangat bahasanya entah daging semua atau tulang semuanya ya, karena daging tulang itu nopang satu sama lainnya. Tapi begini Prof, ini kan syarat dengan kajian ilmu hadis ya. Artinya kita itu kalau mengambil ilmu harus tahu sanad. Sanadnya siapa? Oke. Tetapi ada sebuah perkataan Sayyidina Ali yang mengatakan unzur makola wala tanzur man kola. Pada suatu saat ini, di era ini, ada yang kita ketahui dengan namanya era
post trust. Post trust artinya kebenaran itu milik sebuah didasarkan pada sisi emosional dan keyakinan seseorang. Nah, sekarang bagaimana seorang mahasiswa bisa, kalau kita pinjam tadi kalimat Prof, menapis itu ya. Kalau mungkin kita balap bahasanya itu bagaimana mensaring tadi informasi itu. Jangan sampai kita dikorbankan juga pada seorang profil seseorang karena kita ini, oh guru saya adalah segala sesuatu. Tapi kan tidak semua segala sesuatu guru itu ada yang baiknya. Betul juga kata Sayyidina Ali, unzur maqala wala tanzur manqala tadi. Bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa untuk teman-teman yang ada di belakang, mahasiswa baru, adik-adik kita dalam menyikapi ini dan dalam memberikan irisan aman tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin langsung saja Prof, singkat saja. Terima kasih Ustaz Sulaiman. Sulaiman tadi ya? Sebenarnya soalan ini Ustaz Sulaiman dah ada jawapan dah. Tapi dia nak minta anak-anak untuk dengar daripada orang luar. Kerana budaya ataupun tabiat kita ni apabila terlalu dekat itu tidak nampak, dia kena dijauhkan sedikit baru jelas. Kan? Jadi kalau orang dalam cakap mungkin dah tak dilihat, dekat sangat. Perlu dijauhkan sedikit, maka orang luar perlu datang. Kita perlu bezakan di antara dua perkara. Perkara yang pertama, kebenaran sesuatu kalam. Adakah ia benar ataupun tidak? Muwafiq lil waqi' am mukhalif lil waqi'? Maksudnya adakah berita itu siddiq atau kadzib? Adakah berita itu benar ataupun dusta? Benar atau salah? Ini yang disebut oleh Ustaz tadi, unzuru ila ma qala wa la tanzuru ila man qal. Lihat apa yang dia ucapkan, jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan. Kalau yang diucap itu perkara yang benar, yang betul, siapa saja yang menuturkan, maka kita mengatakan ia benar. Tetapi apabila kita berbicara tentang agama, yang mana kita nak menyandarkan nisbah sesuatu kalam kepada Nabi SAW, maka ini isu yang kedua. Maksudnya kita perlu bedakan di antara kebenaran sesuatu kalam dan penisbahan sesuatu kalam kepada penuturnya. Sesuatu perkataan yang benar, maka kita kata benar. Tetapi apakah perkara benar itu dituturkan semestinya oleh Nabi SAW? Tidak semestinya. Saya mengatakan ini botol air. Botol air boleh mengandungkan air. Adakah pernyataan ini benar? Benar. Tapi boleh saya kata Nabi SAW mengatakan botol air boleh mengandungi air? Sudah pasti ialah satu penisbahan yang salah. Kerana di zaman Nabi SAW botol plastik ini masih belum ada. Maka yang dibincang tadi berkenaan dengan sanad dan sebagainya, itu adalah penisbahan. Bila kita nak menisbahkan sesuatu kalam, maka perlu membawa bukti. Tidak semestinya perkara itu benar, maka boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Kan? Saya lelaki, betul atau tidak? Betul? Keterkesan dengan LGBT tadi. Saya lelaki, kira betul lah. Boleh saya kata Nabi SAW mengatakan Rozaimi itu lelaki? Tak boleh. Walaupun perkataan itu benar, kerana menisbahkan sesuatu kepada Nabi SAW itu memerlukan kepada proses yang lain. Jadi bila kita sebut tentang agama, agama ini ada proses yang dipanggil sebagai penilaian sesuatu kalam. Maka perkataan yang disebutkan tadi itu benar. Tengok apa yang disebut, jangan tengok siapa yang menyebut. Tetapi apabila nak disandarkan kepada Nabi SAW, bukan hanya melihat kepada isi kandungan, tetapi perlu melihat kepada kebenaran penisbahan. Kerana beza, amat berbeza apabila seorang manusia menuturkan sesuatu kalimah dengan Nabi SAW yang menuturkan. Kerana apabila Nabi yang menuturkan, ia ada nilaian agama di situ. Tetapi kalau yang menuturkan itu saya, kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yurad. Setiap orang boleh diambil kata-katanya dan boleh ditolak. Tetapi kalau Nabi SAW
perkataannya tidak boleh ditolak. Jadi untuk menjadi mahasiswa, bila nak menyaring maklumat, nak menilai kebenarannya, perlu dilihat adakah kita sedang mengkaji penisbahan sesuatu kalam ataupun ingin mengkaji tentang kebenaran kandungan kalam tersebut. Sebab dua perkara. Kan macam saya bersembang dengan berbicara, kata orang apa, kalau orang Malaysia kalau bahasa sinetron tu ngobrol. Di sini bahasa apa? Dipanggil apa? Ngobrol lah. Kalau ngobrol dengan kawan-kawan, tiba-tiba saya bagi tahu. Nih, mari sekejap. Pengacara tadi, pengacara nama apa? Bapak Haris kata awak gemuk. Jadi yang si gemuk ini sudah kecil hati. Kenapa awak kata saya gemuk? Haris kata, saya tak kata. Awak tak kata pun betul, memang dia gemuk pun. Kan betul? Tengoklah apa yang dicakap, jangan tengok siapa yang bercakap. Penisbahan berbeza, kebenaran maklumat berbeza. Dia mungkin gemuk, tetapi nak menyandarkan perkataan itu kepada satu orang, itu berbeda. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Kira-kira itu Pak Sulaiman ya, atas jawabannya. Terima kasih atas jawaban dari semua pertanyaannya Prof. Mungkin sekian dari sesi kita dalam acara ini. Saya moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.